Lubuk Datuk ini di kampung sini Lubuk Datuk dah. Lubuk Datuk. Lupa kampung ni tak biasa dengar. Jadi tak biasa dengar. Duduk lalu cekak dah tapi dia tak biasa dengar. Jadi nak ingat ini. Banyak kali tak ingat mana kata. Lubuk Datuk dah. Alhamdulillah. Salam berhormatnya kepada Nayuk segi ada, Nayuk Oboto, Rong dia, pengawal-pengawal dia, timngan dia semua, daripada Tok Mene dan Tok Nebe, Ceroboh, Poroso semua dah. Saya berhormatinya. Dan salam berhormatnya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada di hadapan saya pada malam ini, dan kepada saudara dan saudari hadirin hadirat yang duk tunggu-tunggu nak mendengarkan esok ataupun di hadapan saya pada malam ini. Dan saya tak lupa lagi beribuan terima kasih kepada orang yang ada di Lubuk Datuk ini. Ada saya nak bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala tercapai juga cita-cita saya dan cita-cita orang di Lubuk Datuk pada malam ini. Jadi dengan tidak sengka-sengka, dengan sebab hidayah Allah dan taufik Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, belum pada ni saya sendiri tak pernah kenal orang di Lubuk Datuk, dan orang Lubuk Datuk ni pun tak pernah kenal saya tua sungguh. Ada kenal pada dalam YouTube gitu ya. Ada tengok Baba Fikri tua hak sungguh dengan tua hak dalam YouTube ni jangok mana. Deh. Tapi ada banyak ke ada pergi ke rumah tu. Jadi hak banyak ke ada pergi ke rumah sana itu dah. Jadi dia mau tengok tua sungguh jangok ada YouTube. Jadi hak dalam YouTube dia mau tahu wasa kurang nampak tua sikit. Tapi tengok sungguh nampak muda dah. Jadi gitulah lebih kurang ada tengok tu. Lepas tu malam ni dia mau prakmeng sendiri, nampak tua dalam YouTube kan tua sungguh. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan ayah yang di saya sekalian ataupun dikasihi sekaliannya. Jadi tajuk kitanya duduk di dalam Ma'al Hijrah, yakni tahun baru Islam, tahun 1444. Yang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Kemudian puncanya daripada sebab apanya Nabi kita boleh berhijrah, sebab apa Nabi kita boleh berpindah daripada negeri Mekah mari kepada Madinah, itu ada beberapa punca-punca dan ada beberapa sebab-sebab. Jadi alhamdulillah semua kita malam ni ayah-ayah dan ibu dan saudara-saudari. Jadi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak sengka-sengka malam ni ujian pun tak turun. Dengan tidak sengka-sengka malam ni kita boleh bakat berhimpun ramai di lapis masjid ini. Ini dengan pilihan Allah. Dengan pilihan Allah, dengan keadaan Allah, kehendaki Allah, dengan kasihani Allah terhadap kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala kata firman di dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu Al-Quran, di dalam satu ayat, di dalam ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi amba dan saya tak pernah kenal dengan ayah-ayah dan ibu di sini, dengan saudara, dengan Tok Imi saya tak pernah kenal. Tapi di hari ni malam ni saya boleh kenal orang kampung di Lubuk Datuk. Dengan saya boleh mari sini, boleh mari bercakap sini, boleh bersua muka dengan orang sini. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguh kami menjadikan akan kamu, kami menciptakan kamu.
Ni kita semua siapa dia cipta, siapa dia mengada, siapa dia menimbul daripada tak ada kepada ada. Orang panggil minal adam ilal wujud. Allah mengada kita, Allah menciptakan kita, Allah mengadakan kita daripada ada kepada ada. Supaya daripada hatta email kita baca ayat sana lah, alastu bi rabbikum qalu bala. Tuhan tanya kita dah dulu, Allah Ta'ala soal kita dah di alam arwah dulu, di dalam alam al-ruh dulu. Rabbikum, adakah aku ni, Allah ni Tuhan kamu? Adakah aku Tuhan kamu? Kemudian Allah jawab katanya, qalu bala. Berkata mereka itu al-arwah, bala, bahkan engkaulah Tuhan aku. Kita semua ni sudah berjanji dah dengan Allah, sudah kita ikat janji dah dengan Allah di dalam alam arwah dulu. Tuhan saat ni Tuhan kita. Apabila kita berjanji kata Allah tu Tuhan kita, maka kita mari alam dunia, kita nak deraka tak boleh. Dasarnya kita nak sembah yang lain daripada Allah tak boleh. Kita nak ibadat selain pada Allah tak boleh. Dalam semaya kita nak ingat pada yang lain tak boleh. Semaya kita kerana nak orang puji tak boleh. Ini ada syirik belaka ni. Oh lah, ni syirik nyata-nyata sehari dua ni dah kan. Oh, nyata-nyata tu bila gambar riuk dah kan. Sekarang lah ni orang panggil timngan hak Muslim saat ni nak talangkar dah gini. Dah sehari dua ni riuk dah dah. Belagak tak tahu-tahu belagak apa ni hari ni buat apa. Ni kena pakat fikir ni. Ma'al hijrah baru ni, tahun yang baru 1404, ceramah pendengar jugalah tak ada berhenti-berhenti. Turun mari ceramah di kampung tak ada berhenti-berhenti. Tapi masalahnya orang kita ada buat maksiat, orang kita ada deraka pada Allah pun sangat-sangat banyak dia hari ni. Waliyazubillah. Ibu apa? Kena pakat fikir ni. Tengok maksiat ni, tengok dah belagak tak tahu tak gapo ni hari ni. Buat satu patung Firaun, patung pakat sembah di kaki. Gapo-gapo ni? Dalam berakidah, gapo jadi ni? Ha di dalam kata kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mengetahuilah oleh engkau ya Muhammad, la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan melainkan Allah. Tak ada dah Tuhan selain pada Allah. Paling kita buat satu gambaran, buat satu orang nak di atas masalahnya, di atas satu gambar orang panggil di atas satu kedung ataupun di atas satu pantah ataupun satu meja, satu tempat, patu bakat ikut, patu bawah ni bakat sembah benda tu. Ni apa lah jadi ni? Ini kalau kita kira marinya lagu ni jatuh murtad kita, waliyazzubillah. Sebab kalau misalnya lagu ni buat apa mau nak ceritanya dah. Misalnya kita dalam sekolah siap, masa kita budak-budak patut guru buat tua dalam. Jadi kalau kita nak besar orang lain daripada orang Islam, ataupun kita nak besar tu guru masuk mari, sekadar mana? Sekadar jangan tunggu tundukkan kepala rendah daripada punggung. Ingat molek. Ibu apa? Jadi kalau misalnya kita duk ngaji sekolah anak-anak kita dah misalnya kata nak kriang kauro sawadee krab qada atas sembah qada tu, itu tak jatuh jadi murtad. Ni kena dengar molek. Kalau kita anak kita kongkru masuk dalam sekolah, maka warna kelas kata nak kriang kauro, maka pakak bangun diri sawadika kungkru sekadar tu, tapi kepala tak ada tunduk, genah lebih pada punggung. Ini tak jadi murtad, dan ini tak jatuh jadi kufar, dan ini tak jatuh jadi kafir. Kalau misalnya punggung kita, kepala kita tunduk lebih genah daripada punggung, ini fahuwa kafirun wa murtadun. Ini jatuh jadi kafir dan pula murtadlah seorang itu. Dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni kena ingat. Sebab satu cerita ibu apa, kita duduk di dalam hijrah yang baru, ada satu budak duduk ngaji sekolah sah hitam.
Ngaji sekolah Satitam tepi Muhammad Melayu Bangkok. Sekolah Satitam ni ya pak fasa, ya berat pak. Arab, Melayu, Inggeris, Siam. Anak mau semua 5 orang ngaji situ belakang. Sekolah ni orang panggil sekolah Ikecun. Kamu ada sekolah ni yang nin, yang berat, yang titik beratnya Arab, daripada usul, daripada kitab fiqh, daripada ilmu agama, daripada tarikh, daripada masalah fiqh, daripada masalah usul. Patut ngaji apa lagi? Bahasa Melayu. Kecek Melayu kita, ia titik berat juga. Yang ketiga, dia berat tentang masalah Inggeris, masalah lugah Inggrizi. Yang keempat, lugah Sia. Pas budak ngaji situ, semua pandai baca doa. Kalau duduk kelas 1 tu dah boleh dah. Klik rumah tu Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak duduk kelas 1 tu reti dah kada pok ngemuk ni, malu ke anak. Anak boyah baca doa lu jauh. Ni nak baca doa makan ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadang-kadang ayah dengan ibu tak ingat kita doa makan nasi. Tak makan ke makan dah. Bismillah pun dok mu ngayah kada. Mu dah hatta anak ngaji agama, hatta ngaji sekolah, kadang-kadang anak tak, ya basuh tanganlah dulu sunnah Nabi. Budak ni pandai-pandai. Kita dah jatah dia pak sekolah agama, hanya kru dia, kak dia, ustazah dia hajar lagu tu. Belum nak makan basuh tangan. Ini sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak kita ni kadang-kadang nak makan ke puak, duk main gapo di luar rumah tu. Kadang-kadang nyotel gapo dah, nyodok menyaku, kadang-kadang nyodok main aica, main ke nasi tak basuh tangan, makan dengan ceruk lalu dah kan. Kadang-kadang anak tu royak, ya anak. Ya, basuh tangan dulu. Ayah ni nak murih ke anak kata, anak budak ni pandai-pandai. Ya pandai lah, dia reti, dia kesak, dia duk hajar. Patut nak makan tu basuh tangan, patut makan tangan kanan. Dah, makan tangan kanan, bacaan ayah. Bismillah, belum nak tunggu idah tu, doa tunggu idah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Patut aja bismillahi wa ala barakatillah. Cara makan pun ibu bapa kena hijrah lah weh. Jangan duk makan dengan sudu lah. Cuba ibu bapa pergi Malaysia, tak kira radak menteri, radak kata wuzara, radak guna kita tak naipan pupan, daripada fukan tak fuka kan. Semua oleh Malaysia tak kira murtabak mana makan nasi dengan tangi. Kita kadang-kadang kerja botol dalam makan dengan tangi tak sedap. Tak kena lah kau ni. Karena apa ibu apa? Kita kecek hak mudah-mudah di hari ni. Terus ada kecek apa ayah? Kecek awak amal hari-hari ni gapo? Hak Nabi hajar kita daripada kita bangun tidur, lepas tu kita nak tidur semula. Nabi hajar gapo kita? Bakit bangun tidur ke? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni Nabi hajar kita, tapi kita bawa dak benda ni. Dah. Bangun pak kenyih-kenyih mata, kadang-kadang tak ada bergigi, tak ada basuh, nyotek-tek dah apa gobek ada kira. Hak jatuh kan gula pak daun. Tak ada dia basuh muka, tak ada dia minum air, tak ada dia minum asmai, tak ada kira dah. Hak gobek lekau. Bahan betul sampai buka tak basuh lagi. Kita kena tengok contoh dan tauladan. Karena Nabi kita ni ma'al hijrah uswatun hasanah. Nabi kita contoh yang terbaik. Nabi kita tauladan yang terbaik. Kama dia Nabi hajar kita semakin ngatangi. Karena apa? Budak ngaji sekolah Satitam ni ya makin ngatangi. Keli rumah ya jatah ayah makin ngatangi ni sunnah Nabi. Baca bismillahi wa ala barakatillah. Karena di kuku kita ni ibu, ayah, saudara-saudari yang dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kuku kita ni ada satu san,
Satu sangga, yakni Tuhan taruh sifat taruh di bawah kuku ni satu benda, satu kelebihan untuk jadi mudah basi makin ni leplo. Cuba tengok orang tua tahu mu jangan duk tik dah makan ni dah. Mu nak taruh sifat taruh jangan duk tik dengan jari mu. Nama basi gula tu. Kalau mu nak sifat taruh mu teng dengan sodak, mu teng dengan gaul dengan sudu, barulah basi. Kalau mu tik dengan tangan mu, nantilah gula tu basi. Kalau di tangan kita ini Allah Subhanahu wa taala simpan taruh satu san, satu kelebihan yakni untuk mudah basikan makan ni di dalam kisaran kita. Sebab tu makan dengan tangan. Lepas tu makan dengan tiri ni setel tu dah. Makan dengan sudu dah sah. Tinggal sunnah Nabi. Lepas tu pergi makan dengan tangan kiri pun dah. Hak tu setel penuh-penuh. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak suka kepada mengiri. Nabi kita suka sebelah mengani. Kalau makan pun makan tangan kanan, kalau tidur pun tidur sebelah kanan, kalau jalan pun Nabi kita ambil jalan sebelah kanan. Ibu apa? Ni cara Nabi. Patut mana royak sekolah Satitam ni ada budak tubik sekolah Satitam pergi ngaji sekolah jalan. Pergi ngaji Anuban Song di jalan. Dia mengaji anuban jalan ni kerana budak ni dibetulkan oleh cikgu ataupun dibetulkan oleh guru dia tu dengan secara agama. Tiap hari zuhur semaya zuhur, nak kelik asar semaya asar, tiap-tiap kali nak kelik sani pucukkan guru, pak kelik rumah pucukkan ibu bapa, tiap-tiap pagi masuk sekolah pucuk guru, salahkan guru, tubik sani tu salahkan, tak ada semua. Tiba-tiba mak dia beralih budak ni, pindah budak ni, hijrah budak ni daripada sekolah Satita ni pergi ngaji sekolah Lebana Jalan. Kamar dia masuk ngaji Lebana Jalan saat ni duk mari dalam sebulan gitu mo kumkru saat ni hantar surat kepada Pupukran. Hantar surat mai pada Pupukran, yakni pada ibu dan ayah dia ataupun kepada ibu bapa dia. Para guru saat itu kerupa panggil ayah dan mak dia mari kepada sekolah. Mari kepada sekolah saat itu, dia kata abang ataupun ayah, anak ayah ni tak ada maraya, tidak berakhlak. Guru ni keruh dalam sekolah sia, hal yang ada lebana jalan dia kata dah. Dia kata anak ayah ni tak ada akhlak, tidak ada adab dan sopan. Kamar di ayah yang kata, anak yo ko mano ni, tak ada akhlak dan tidak berfangai dan tidak ada marayat ni kok mano. Ayah yo pun satu hari dah perhati anak yo. Yo hantar anak yo. Hantar apa yo tunggu jauh ni pintu. Anak yo tu kungkru dapat pintu sekolah, anak yo tak masuk dapat pintu sekolah. Dia masuk pintu belakang. Kenapa? Karena setiap budak yang masuk itu dapat tu kena sembuh. Tiap budak yang masuk kepada pintu dapat, ia kena sembah kepada guru dia, ia kena tawai pada guru dia, ia kena besar pada guru dia. Budak ni tak masuk pintu dapat, dia pergi masuk pintu belakang. Ayah dia kata lagu ning anak dia habis pungkru saat itu hatta surat mari dia kata anak dia tak ada maraya. Buku ning buku anak dia tak sembah kepada guru. Karena si sekolah Sakitam ia tak hajar semua. Ia tak hajar semua sawat dikrab, ia hajar jabat saleh kucuk guru, kucuk letu, kucuk lening. Hak di kalau Sakitam pa budak tadi ia ada biasa lagu ni, ia tak save semua ni. Hai ibu bapa, lepas tu di hari ni kita semua siapa pokok-pokok genah daripada gapa, genah daripada pungung itu kufur kita. Karena Luqmanul Hakim dia pesan kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah, jangan bersyiriklah engkau saat itu dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana sesungguh puasa syirik dengan Allah. Di dalam ibadat kita ada syirik, dalam ibadat kita buat kerana Allah, ibadat kita nak tunjuk pada Allah, ini satu kezaliman yang amat-amat besar.
Ibu bapa, kita ada ma'al hijrah. Karena apa? Punca apanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tu boleh berpindah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah mula-mula dikata ad-da'watu sirran, yakni dakwah Nabi secara sembunyi, dakwah secara sulit. Supaya ada kat setengah-setengah kita di hari ni dakwah secara sulit, hidup bisik kat kampung nak pecah dengan ramai, tapi Nabi kita tak ada nak pecah dengan ramai, nak heret demo, nak tarik demo mari kepada Allah. Dulu daripada sembah berhala, dia sembah Al-Lati wal-Uzza, dia sembah Al-Manat, dia sembah Hawbal, dia sembahkan tok kula berhala, maka Allah Taala hantar Nabi untuk tarik mereka mari pada Allah, mari sembah pada Allah. Tapi kita di hari ini ada juga satu boleh duk bisik-bisik manusia nak jadi selera di dalam kampung, nak jadi punah sama oleh kampung, nak jadi pecah oleh kampung ini, tak comel, tak comel. Dah, kita jangan duk sore buat apa. Karena Nabi kata dalam satu hadis, alaikum bil jama'ati wa yadullah ma'al jama'ah. Nabi kata kalau sore mana kita tahun baru ni, kalau kita duk sore cara kita, orang ramai duk buat lain belakang, orang ramai saat itu mari sejid tu pakai sokor belakang, tapi kita duk suku cara kita peling daripada orang ramai. Nabi kata man syazza finnar, siapa yang terpecik daripada gulama, orang ni akan turunlah ia di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di hari ni buat apa? Kita tilik ulama ramai duk kat mana ibu? Ayah, ibu semua tengok ulama ramai duk kat mana? Ulama-ulama di tempat kita duk buat gapo? Tengok ulama sungguh nah. Jangan duk tengok ulama pesim pelang-pelang. Tengok ulama ul akhirah, ulama akhirat, bukan ulama cari makan. Tengok ulama-ulama yang bersifat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang bersifat dengan Rasulullah, bersifat seperti uswatun hasanah, yakni tauladan yang baik. Nabi tak pelekeh pada orang. Nabi ia tak hina ke orang. Nabi ia tak besarkan diri. Nabi ia merendahkan diri. Dia tawaduk. Tengok di dalam azan kita nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya'i wat tawaduk. Ni sifat Nabi. Kita kena berhijrah. Kalau kita dulu takabur, kita di hari ni nak paling pada tabaruk, kita kena rendah diri. Kalau dulu kita kecek besar, lain kita pindah pada kecek tak besar. Dulu kita saat ni tu biasa duk kata orang, tahun ni kita pindah kita kata orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya. Nabi kita ni ialah satu orang yang sangat-sangat malu. Kerana sangat malu, wa tawaduk, dan pula sangat-sangat tawaduk, merendahkan diri buat apa. Tak ada kira ayah, tak kira ibu nak pakai sifat ni. Kalau orang pakai sifat rendah diri buat apa, orang banyak kenih. Walaupun dia jadi nayuk, walaupun dia jadi tok imam, walaupun dia jadi tok khatib, walaupun jadi tok kemudian, tapi sifat rendah. Ya ambil sifat Nabi pakai. Ambil sifat Nabi guna dalam hidup dia. Kemudian dia ni akan berjaya. Orang kampung kan kasih dia. Manusia ramai akan kasih. Oh, dia mau kata tok imam, kawan malu dengan dia. Malu mana? Allah, dia radak tok imam tapi dengan kita buat kecek, dengan kita buat kira pokoknya pangkat tinggi. Orang malu dengan sendiri sebab dia pakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat malu. Satu ketika masa Rasulullah budak-budak. Rasulullah budak-budak dulu. Satu ketika Rasulullah duk main musing di Baitullah, duk di Ka'batul Musyarrafah, duk main cara budak ialah, ya budak lagi masa tu.
Dia budak saat ni tidak main di tepi Baitullah. Nak kata Rasulullah ni sifat yang sangat-sangat malu. Sini kata, dan saya kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Dan Rasulullah sangat malu. Satu ketika Rasulullah duk musim di Baitullah, duk main kawasan Baitullah, maka pergi selok kain Rasulullah. Selok pergi nampak betih. Nyo dipupu di anginnya nampak betih Rasulullah. Rasulullah pun lari katalah nusuk di satu tempat. Kemudian Abu Talib saat itu cari, Muhammad pergi ke mana hari ni? Tak ada nampak mata. Kerana Abu Talib dia sangat-sangat sayang kepada Nabi. Walaupun dia tak memeluk Islam, walaupun dia tak masuk Islam, ini anak saudara dia. Ke mana Muhammad ni? Aina Muhammadin? Di mana kau Muhammad ni? Hari ni tak ada nampak mata. Kabar-kabar kita tengok duk celah Muhammad saat ni, duk nusuk di tepi satu tempat. Kemudian Abu Talib pun kita tanya, jumpa cari Muhammad. Ya Muhammad, kok mana boleh menusuk ni? Aku duk cari mu petai malam ni. Dah. Kemudian mu takut gapo ke kenak mu kau ya Muhammad? Orang buat karuk pada mu ke ya Muhammad? Orang buat menyakiti pada mu ke Muhammad? La ya ammi. Dah, orang tak ada buat karuk po. Orang tak ada kenak po aku ya ammi. Gapa hana boleh mudah nusuk ni? Oh, dia kata, ya ammi, aku malu. Saat ni aku duk lari di tepi Masjid Haram. Tiba-tibanya anginnya pupukan aku saat ni. Makanya selok nampak betih aku. Maka aku pun lari malunya kerana betihku diselokkan oleh angin saat ni. Ini nak ayat kata sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang sangat-sangat malu, orang yang sangat-sangatnya malu dan tawaduk. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, kita kena tukar dia ni. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Islam dulu, Nabi kita saat itu dia mendakwahkan Islam. Dia saat ini puca-puca nak boleh hijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Mula-mula Nabi dakwah cara sirran, cara bersunyi, cara sembunyi, cara susu, cara sulit. Kemudian katanya faqama, maka bangkit bangunlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri, dengan satu khijaah. Gapo khijaah Nabi? Ialah dakwah. Satu hari apabila Nabi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Dia kata, apabila Nabi kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan satu Nabi. Apakah Nabi? Yakni satu orang yang dapat royak beritaan-beritaan daripada langit. Sebab tu baca ya ayyuhan nabiyyu. Hak kita dah baca dalam tasyahud kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Baca nabiyyu, boleh? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Tapi kita baca kan nak lekat mula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lekat mulut kita. Tapi nak kata dalam lafaz Arab belajar dah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga. Hak ni lah kena ngaji. Tahun ni kita kena hijrah pada ngaji. Bukan buat pandai-pandai cara diri. Kerana al-ilmu bitta'allum. Kerana ilmu tu kena usahanya mengaji. Kalau tak ngaji, tu kata ikut tak? Kerana orang panggil an-nasu a'da'u ma jahilu. Berkata ulama katanya, an-nasu, bermula manusia itu
a'da'u ma jahilu, dia akan jadi musuh dan dia akan jadi seteru bagi barang yang dia jahil. Orang kata membaca taklih ni, taklih apa kawan dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pas tiba-tiba dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ni kita jangan gaduh. Jangan gaduh sebab tu al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu tu kena belajar. Ilmu kena mengaji. Dalam kelima arah an-nabiyyu dengan an-nabiyyu, makna tulah tu. Makna sama ya tu. Makna kata orang yang dapat beritaan daripada langit. Nabi-nabi ni makna mana? Orang yang nanti tuju raya juru rasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah dia raya berita langit tu panggil nabi. Lepas tu kita baca ayyuhan nabiyyu pun boleh. Nak baca ayyuhan nabiyyu pun boleh. Ini perlu kita kena belajar, perlu kita kena mengaji. Supaya ni kita baca dalam doa iftitah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Boleh sah baca? Pasti tak ada dah. Inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Boleh tak? Boleh. Nak baca wajjahtu wajhi pun boleh. Nak baca wajjahtu wajhi ya lillazi pun boleh. Kalau situ, kalau bagi orang yang mengaji al-lughatul arabiyyah, dia boleh baca dua. Boleh baca wajhi dengan matikan ya mutakallim, ataupun nak hidup baca patah wajhi ya lillazi. Sebab tu kena mengaji. Ibu bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ni kita perlu kena ambil ilmu, lepas tu kita kena belajar. Bukan duk panas sore kerana perkataan ulama ta an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu dia akan jadi musuh dengan barang yang dia tak tahu. Dia mau kata kau ni, oi, kawan biasa duk buat lah ni. Supaya dia mau contoh tu lah. Tu imej semaya mak mulik belakang duk berkecek. Tak kan? Tu imej pun Allahu Akbar. Mak mulik belakang duk berkecek dua tu. Hai, jangan duk berkecek Jangan duk cuik di hari. Dua lah. Holik belakang tu imej tu. Jangan duk berkecek duk semaya ni. Duk berkecek dua kali belakang. Dia mari tu imej tu. Buat mu ni berkecek belakang pun sore yang tak kecek. Jadi berkecek habis. Mula lelaki yang kecek. Lepas tu TMA tak ada apa lagi. Dah TMA tu senyap. Buat lelaki ni duduk kecek. Khabar apa TMA bosan doa lelaki duduk kecek. Buat muni kecek belakang aku sore yang tak ada kecek. Lepas dia kecek lah. Jadi kecek belakang. Lepas tu jadi batas semaya belakang dah kan. Sebab tu cara semaya kita ibu bapa, kita kena berpindah dah. Semaya kita jangan duduk semaya ikut urut lah. Lepas tu kita pakai kita pun kena jadi comel buat apa. Ayah pun suka dah kalau zaman dulu orang jatuh dah. Kalau ikut zaman-zaman dulu kot taningnya semaya, piyah dia tak akal. Dia bakar sarung. Lepas tu baju tak akal, dia tak akan lepas atas bahu dia ni. Pas di belakang dia takut nampak lubang celah. Celah di belakang dia pinggan. Dia selit piyah dia belakang ni. Lah ni dak ke kampung kok ni, lubuk datuk ni. Semaya pesen orang panggil moding lama. Bukan moding baru. Piyah tak pakai, tak kalpah dah ni belakang sini nampak lubang belakang dia selit piyah celah tu. Pakai sarung dia jinjak 4 jetak tu. Hot 10 tahun dulu. Bahawa tina kan kana pula tak kek saja. Ngabungo campa pada, ngabungo mawar pada, ngabungo raya pada. Nu hak ramai nu ke. Ramai tak ada boleh cucu lan cucu 4, cucu 5. Dia mau tak kana mau tak saling kan baru. Kawan tak lemah ya kana lah tak kosong. Tu tak kosong. Kenapa tak kosong? Hak ni sudah ada ngabungo campa tak kemaya. Ada penti batik tai pada kat kemaya ni. Kena tukar, lepas tu katuk molek maya tu kaki jangan winapok nah. Jangan winapok getino. Lepas tu hak dia mau duk semaya tak payah baitilah kan. Ada pok Indonesia ni dia mau tanya lah. Dia mau tanya tu gue, pok Indonesia ni dia semaya kaki napok. Getino dia datang tak ada masalah getino.
Jadi orang Tino Indonesia ni banyak kes semaya kaki nampak. Pada mau tanya mazhab mana ni? Mazhab Imam Syafi'i kita ke mazhab Maliki ke Hanafi? Jawab tu guru di muka kita tak. Ni bukan segala mazhab. Mazhab Syafi'i pun bukan, Maliki pun bukan, mazhab jahil. Mazhab jahil tak erti. Orang Tino kalau semaya kaki duk nampak, maka tak sah lah semaya dia. Kalau kano dia nampak rambut, maka tak sah lah semaya. Kalau dagu dia nampak yang dekat tinang nak sekat ni, kan senang kano yang nak katuk ni. Bukan duk lewah ni tak boleh ni aurah lagi ni. Kena katuk ni mening lagi ni, kan semaya dia ni. Dengar ibu apa ni? Ibu kena perhati mulai. Ayah pun tengok retina kita semaya tak boleh. Kalau mula bomo di dalam dah, mula apa sing mo ni, orang retina ni dia suruh pakai kano besar-besar sikit. Takut dia rokok tu nampak tulis belakang. Kadang-kadang nampak baju dalam. Sekira kalau dia rokok dia nampak baju dalam di belakang, maka batallah semayanya. Sebab tu carikan kano tu besar-besar sikit. Patutkan kano tu jangan duk jadi cak sangat-sangat lah. Ni kata kau nyasi jompo hari sejik. Tu email pun pernah kat lu nak makmumku. Ha jompo sadah bunga lu. Tu email tak lu raya tahun ni. Karpet ku tak raya dah. Sejik tu email tak pun pening tengok anak raya aku. Awak kan kano sore-sore lo, cak hijau pun ada, merah muda pun ada. Nak mari sejak raya nak lecun nyip titik oi. Titik tak ime tak mai nak menikah, oi nak semaya raya ni. Mai nak semaya raya kena mari nikah. Lecun yak titik. Nu masa pintu bagamnya bahu dah kena 3 jebol dah punya 2 umur tu. No masa itu bagan ni sejak ni bau dah lu biar tu lalu hari ni. Jangan sangatlah weh. Fitnah tu yang besar. Sebab tu Tuhan katanya dalam Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan bermula fitnah itu ialah bersangat daripada perbunuhan lelaki. Kita buat fitnah. Patut retina tu pakai jangok-jangok tika duk ngatuk lelaki ya. Ni ngaduk tu lelaki bahu tajuruk, bahu sama belajar, bahu kengasih, bahu jebak. Tika ngaduk ngabai. Kau tika mari kau luar genak gi makan pulut ni Allah. 10 cuk tak boleh sudah lagi. Kita tengok cumi-cumi tak boleh lagi. Pai tukar cuk lain pula. Kita tengok cumi tak boleh lagi. Oh tak boleh lagi ni cuk ni nampak tak masuk ngam ni. 3 jam pada dia kacau ya, dia mau tahu derah ke orang pelagak nak kira weh. Kalau cumi kata tak izin ini, tapi kata laki izin, cumi tak izin lagi. Ni pelik ni orang kita ni dipelek. Duk ngatuk laki tak ada lah mana. Dan ketika nak pergi makan pulut, nak pergi kena ni kanya pakar deh. Kadang-kadang waktu baik habis lah semari mari waktu baik. Nah, ni silap kita kena ubah. Tak leh ni lagu ni tak molek ni. Tak comel, benar-benar. Pasti boleh kita duduk malam ni kita tukar hajrah baru. Nah, bahu ikan ngasih, bahu minyak bahu. Ha bahu betiak, bahu ka kolong-kolong ke. Baru pok cik kari ya kene. Baru pok cik apa kita tahu, pok cik lah ya kene. Nah, ni kan kita kata siah ni kan dek. Kau duduk luarnya jangok klik rumah tak lagi. Ni kena fikir, kena tukar. Kalau kita nak wisne lah rumah tangga ibu apa dah. Ketika duduk lah rumah tu kita kena siap we molek. Rumah we cuci lah, bilik we bersih. Ni kadang-kadang tu laki nak hulak kaki tak boleh lah bilik. Hak ni dah ni dia jadi bini 2, bini 3 ni. Ni yang dah ni. Tak ada butir lain dak betul laki bini baru ni. Butir nak hulak kaki tak boleh lah bilik. Lek ni dah balah. Lek ni samu perai dia. Lek ni gobek dia. Tok laki tak nak duduk lah mana ni. Nak hulak pala apa tak boleh. Ni butir tok laki nak bini baru ni.
Kalau orang mana pandai ngatuk lelaki dia, pandai dengan suami, misalnya ketika nak masuk tidur, ya saat itu dia, ya sipel siap, sapu bilik, cara labur ya sapu, ya sepih perang, payah apa pakai kecut telah lawa ke telah lawa lah. Dia meletak lelaki nak masuk dalam bilik dia tu pun dah hanya sepih lah ni perang lah ni perang tu lelaki masuk tu buatlah sedang goyak India sikit. Sedang goyak India sebuah peraik tu masa tu Amitabh dulu tu. Tu lelaki dengan Allah dinah tu Allah bibah ku anu jangan sebab kita ada hari dengan lain ni. Nyalain lah sikit dah. Ni ke masuk dalam bilik tu tak ada tepuk macam-macam. Dengan pempuh anak pun dah muncul tu lah. Ni kena beki di sini. Nah kita nak sipap di suku. Tak kita tengok pak moh cuci-cuci berapa. Nah, kita tengok ni salah satu rezeki kita payah tak ni. Rezeki kita payah lah hidup kita tu payah. Kalau kita duduk baik ni ya payah, rezeki payah, cari makan payah, hidup baik kita payah, kalau rumah kita tu semua. Kemudian Nabi SAW sebagai contoh teladan pada kita ibu apa. Dan kita di hari ni kita kena ubah. Kalau kita nak senil hidup kita kena senil rumah dulu. Salah satu daripada orang tak senil dua suami isteri, rumah dia selera. Kita tengok luar rumah ni tak tahu tu jadi gapo. Bata pun nampak cabut dah tok laki tak ada simpan. Tak payah tangguh dengan pempuh pun ada. Tak payah tangguh siapa pun ada. Tak payah tangguh saat itu ada bermacam. Rumah ni kan aku tengok wasa serabut. Kapal dia apabila dia tengok rumah ni nampak serabut, golek ke lah rumah tangga ni pun nak jadi serabut. Buat apa? Cuba perhati nah. Kalau orang luar mari tengok rumah kita wasa serabut, golek ke duduk ke di antara suami isteri keluarga itu pun, ia akan jadi serabut. Yang pertama serabutnya sebab rumah saat itu duk ke tak bersih, duk ke tak suci, dapat rumah bermacam-macam, ukur sekat lutut, cahaya selera tabak, golek ke rumah ni orang panggil malaikat rahmat tak duduk sekali. Apabila malaikat rahmat tak duduk sekali, karena dia orang panggil rumah ni juga orang panggil tak jadi berbahagia. Tak jadi berbahagia. Sebab tu kena beki sini ni sini, kena beki pertama sekali buat apa? Dan kita kena hijrah juga pada tahun ni, kita kena hijrah kepada yang terlebih baik. Daripada keluarga kita tak seni, kita nak seni. Keluarga kita tu balas semua, hak jadi panas, kita tak seni jadi panas. Keluarga kita kekek tak masuk telinga, nak buat lagu nak masuk telinga. Ini kita kena ubah cara Nabi SAW. Kemudian awal-awal Islam dulu, Nabi kita bangkit bangun dengan tugasnya, dengan pekerjaan dia, yakni wada'a li ibadatillah. Mula-mula dakwah Nabi, awal-awal dakwah Nabi, hijrah Nabi. Dulu kita tak orang kafir duk sembah berhala 365 ekor. Kemudian Nabi menghijrah mula-mula sekali, yakni Nabi bangkit bangun seluruhkan dakwah, seluruhkan kerja agama, hajak manusia pergi kepada Allah. Dulu manusia pergi pada berhala Al-Lati wal-Uzza, sembahkan Lati, sembah Al-Uzza. Kemudian apabila Nabi bangkit mula-mula dakwah cara sir, cara halusi, cara sembunyi, Nabi bangkit bangun dan pula ajak manusia pergi kepada sembahkan Allah Ta'ala. Nabi hajakkan masalah manusia ni aqwaman jufatan, yakni segala kaum-kaum, segala kumpulan-kumpulan, segala puak-puak yang ada di dalam kota Mekah saat itu yang kerah-kerah degil. Sebab itulah Allah Ta'ala jadi manusia, kita semua ni daripada lelaki dan perempuan. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan Nabi saat itu, ialah orang yang nanti royak beritaan daripada Allah dan beritaan daripada langit untuk mengajakkan kaum-kaum yang kerah. Siapa dia kaum yang kerah? Kumpulan yang degil, kumpulan yang kerah hati, ialah daripada Quraisy. Fak ni fak kerah hati, fak apa? Fak degil, fak tak reti dengar. Ni muncul juga Quran saat ni turun di atas Nabi, ialah di atas 7 orang. Sebab tu apa Al-Quran hak sebut di dalam Quran saat itu daripada mukjizat Nabi lah. Wa mu'jizatuhu katsirah
kasiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Setengah daripada mukjizat Nabi, yakni perkara yang mencarikan akan adat manusia kebiasaan tak boleh jadi. Semacam pokok taman jalan-jalan cabut ngakar wisalat. Assalamualaikum ya Habiballah. Fang kayu cabut ngakar mari wisalat. Ini satu mukjizat. Ini satu ayatun min ayatillah. Satu tandaan di atas kekuasaan Allah. Benda ni tak berlaku pada manusia kebiasaan. Mana? Fang taman cabut dengan akar-akar mari wisalat ke Nabi. Dan seekor kerja mari wisalat kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Rasulullah, dia buat nyanyi ke anak buah ya Rasulullah. Kerja boleh kerja. Ini tak berlaku pada manusia yang biasa. Dan pula masalah insyiqaqul qamar, masalah belah bulan, ini pun tak berlaku pada manusia kebiasaan. Sebab tu dalam mata tak, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Setengah daripada mukjizat Nabi. Semua mukjizat Nabi ini banyak sangat ibu bapa. Banyak, siapa nak bila tak boleh. Tapi setengah daripada mukjizat, kalau yang mencarikan adat yang besar sekali ialah kalamullah, ialah Al-Quranul Karim. Quranul Karim, mukjizat lain tak ada dah sekarang. Mukjizat Nabi, Nabi sudah wafat 1444 tahun. Mukjizat belah bulan tak ada dah. Mukjizat pangkayu wisalat Nabi tak ada dah. Dan air matnya tubik ke jari Nabi tak ada dah. Bulan dah pecah dah belah dua tak ada dah. Lagi pula anak kerja, ibu kerja wisalat Nabi tak ada dah. Tak ada lah dah. Yang tinggal lagi selepas daripada wafat Nabi 1444 ialah yang ada lagi mukjizat yang tinggal lagi. Satu ayatun min ayatillah, satu ayat yang tunjuk kekuasaan bagi Allah yang beri pada Nabi ialah Al-Quranul Karim. Hak kita ada baca hari-hari ini, hak kita ada kecek hari-hari ini, hak kita ada sebut hari-hari ini, hak kita ada baca 17 kali dalam semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ni Quran dah ni. Di Quran. Ni kalamullah. Ini kalam Allah. Kemudian kalam ini turun atas apa? Orang panggil turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran ni apa tarikh dia? Tarikh Quran ni hak ditarikhkan oleh ulama, Al-Quran huwa al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ni gapo dia ibu? Ayah, saudara-saudari, Quran ni gapo dia? Ialah kena kepada satu lafaz yang diturun akan dia oleh Allah, dibuat turun di atas Nabi kita dengan wasitah Jibril. Maka Quran lah ni ada lagi, boleh kita baca lagi. Dan Quran dia turun di atas 7 logat daripada orang Arab. Nama-nama yang maling sebagainya. Quran ini setengah daripada ulama kata Al-Quran al-munazzalu ala Muhammadin ala sab'ati ahrufin. Quran ni Nabi yang turun ke atas Nabi kita dah baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau kita dah baca hari-hari ni Quran turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula di atas 7 logat daripada logat-logat Arab, di atas lidah-lidah Arab yang 7 ataupun di atas bahasa-bahasa Arab yang 7. Ya tak lari. Lagu mana nak misal? Nak misal so mana contoh. Quran bacana supaya ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha
Nabi Yusuf ni. Pokok tino hak gerak jari. Tengok Yusuf jangan doa ni weh. Moga dia mau duk tenang kata leka ni gila ke Yusuf. Gila ke hamba. Pak gila ke mana Yusuf? Siti leka tak nantilah buat kata aku gila ke Yusuf. Tak apa buat mu wak sah. Pisah bila. Leka Zulaika bagi pisah sebilah seorang. Bagi pisah sebilah. Kena kata bagi walimah suci seorang. Kata setengah dalam kisah kalau kisahnya wibawa sulah seorang. Itu khilafur riwayat. Ayat ni kata Al-Quran tu mari di atas 7 logat, di atas 7 huruf, di atas 7 bahasa daripada logat-logat Arab. Kemudian Quran mari tanah. Tengok. Zulaikha dia mau duk tanah kata dia duk gila ke hamba dia, gila ke Yusuf, siapa nak buat zina. Zulaikha kata tak apalah, pak kata aku duduk gila Yusuf. Pak muda kata aku gila Yusuf, tak apa aku nak bisa bismillah. Aku nak walimah sebutik ataupun setengah riwayatan nak bawa sulah. Kemudian Zulaikha pun pesan kepada budak-budak dia. Yang kata mungkin lepas Yusuf duduk dalam penjara, wali jalan tak payah buat tina duduk tengok ni. Buat tina pun pergi bisa bismillah. Lepas tu pergi walimah sebutik dan bawa sulah. Apabila lepas Yusuf tu tak pewe, tengok Yusuf ni jangan malah kata apa seperti bulan pernah mu hiri tangis sendiri tak khabar malah kata koko. Itulah kata mengata aku nak tenang dengan Yusuf. Tengok buatmu sendiri tu. Sebab tu dah cerita lagi falamma ra'ainahu, tak kala tengoklah mereka itu, melihatlah mereka itu perempuan-perempuan akan Yusuf, akbarnahu, membesar mereka itu akan Yusuf, wa qata'na aydiyahunna, dan memotong mereka itu, mengkerak mereka itu akan tangan-tangan mereka sendiri. Lepas tu mereka dah buat tina-tina ni kiri dan bawah, duk iri ni tak khabar makan tangan sendiri. Khabar dia buat tina dalam kota hak Zulaikha panggil ni kata tak ma hadza basyara, bukan dia ni manusia ni weh. Yusuf ni bukan manusia weh. Jangan apa lagu ni, jangan berdoa ni. Siapa kami tak khabar kiri tangan kami sendiri. Ma hadza basyara, ini orang ni bukan manusia ni, illa malakun karim, malaikat dia malaikat yang mulia ni, bukan manusia. Anak ayat sini ma hadza basyara, setengah daripada logat Arab. Bahasa Arab kata ma hadza basyara, setengah daripada orang Arab kata ma hadza basyarun. Ini nak ayat Quran ini turun di atas 7 haraf, di atas 7 logat daripada logat-logat Arab, logat Quraisy, logat Hijaz, logat Tamimi, logat Hawazin, logat Sakif. Ini berapa? Nak ayat katanya Quran ni besar. Pas turun dia bukan satu lahjah, bukan satu lahjah, satu tuturan saja, bukan 7 logat-logat daripada Arab, maka Quran itu melengkapi. Kemudian mula-mula Nabi kita bangkit bangun, puncanya boleh orang Arab sana, orang Quraisy nak marah ke Nabi. Punca mula-mula Nabi dakwah secara sir. Nabi dakwah orang rumah ke rumah, pintu ke pintu, tangga ke tangga, dalam bukit, dalam dusun, celah batu, celah jarak. Nabi dakwah cara sembunyi. Bangkit Nabi qama bil amri, Nabi bangkit bangun dengan satu kerjaan, satu tugasan, ialah mendakwah manusia pergi kepada Allah. Karena dulu manusia tu kerah hatinya, degilnya, sembah berhala dengan tidak heran-heran, makan arak tak heran-heran, makan lepung pala tak heran-heran, kelanjik bogai tak payah batilah tak heran-heran, kerahnya hati. Tapi apabila Allah Ta'ala bangkitkan Nabi, Nabi dakwah cara sembunyi kepada aqwam, kepada kaum-kaum yang kerahlah oleh hati, la dina lahum, yang tidak ada agama mereka. Mereka ni tak ada agama. Fok-fok Quraisy dulu tak ada agama. Macam fok kita lah ni pun dah jadi macam Quraisy semula, macam jahiliah mula lah ni. Tengok gambar-gambar Fir'aun duk nak semula ni. Nak klik ke asar ni, nak klik ke asar ni, ya dunia akhir, ya hujung dah salah tak kalau wah dia ke hujung ular.
Kau ni panggil hujung Julai ke hujung Juli kau ni. Kalau boleh tu panggil hujung Juli pun ada. Kau ni hujung Julai tu pasal apa? Kalau luah lain kan tak tahu panggil sin apa tak tahu kau. Setengah pokok mohon ni tengah-tengah tu panggil wah betah, tengah mana panggil wah beti pun ada. Logat tak sama. Bahasa dia lah darat tu tengok kat lah. Wah betah, wah beti deh. Wah beti ikut dia lah. Supaya orang Kedah kecek lah. Air tu jadi deh. Kalau kau betul tu kalau misalnya kalau kita kecek orang Kedah kan lapak jadi lapak gitu. Nah, kalau kita kan lapar, dia lapak gitu deh. Pada mata cuba buat aitiak gitu. Deh, kemudian Nabi bakit mengolah-ulahnya sebab pucuk-pucuk kafir Quraisy nak marah ke Nabi, sebab pucuk nak boleh hijrah. Nabi saat itu mendakwahkan orang-orang kaum dan kepada kumpulan-kumpulan Quraisy dan orang-orang jahilah yang tidak ada agama, yang kerahnya hati dan degilnya, illa ayyasjudul asnam la tanfa'u wa la tadur. Illa malaikat bosa sujud mereka, kaum yang kerah hati ni, fuad jahiliyah ni. Dia tu kerah hati tak kerah hati, bosa dia tidak sujud, malaikat dia sujud, dia sembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Patung mana? La tanfa'u, yang tidak boleh beri naf'at apa-apa kepada dia, wala tadur, dan tak ada boleh beri mudarat gapo dia. Sebab ni supaya tetap ni berhala duduk depan ni. Dan ni berhala tokong patung patung tu rupa macam-macam. Kalau patung hak Rusia ni punya kepala, kadang ada perut bucik. Kalau hak India tu besar dua tangan banyak tu. Sebab apa dia buat tangan banyak for India? Sebab Tuhan ni kena pergi kerja ramai kan. Sebab dia buat tangan banyak, dia tangan besar tak ada lah nak pergi kerja tu. Dah berhala ni, ni berhala. Bahawa kita pun ada banyak dah sembah berhala lah ni. Berhala dalam rumah pun ada dah sembah di hari ni. Ni kena beringat ni akidah kita. Kalau kita punuh hasmaya berapa kita tak takut lagi sebab tak punuh agama lagi. Hak supaya jadi sehari dua ni naikkan satu reda, naikkan satu gambar, patu pakak pikul, pakak usung di atas satu pantas, patu pakak sembah di kaki. Hak ni mati masuk neraka ibu apa tak tubik dah ni. Kalau tak ada mengucap semula, tak ada kata asyhadu an la ilaha illallah, ini buku akidah ni. Ini buku pegangin, ini buku tauhid ni. Kalau jatuh, kalau tak mengucap semula, tak ada kata asyhadu an la ilaha illallah. Hak ni tak tahu ni. Noya tak kena ni. Kalau kita saat itu batas maya, boleh kita qada semula. Kalau kita saat itu datang dunia ni maya tidak rati, semaya tidak tinggal rati. Hak ni makna kata kalau kita masuk neraka boleh tubik lagi. Tapi kalau orang punuh akidah, kufur akidah, jatuhkan Islam, hak ni masuk neraka tak boleh tubik dah. Hak ni kekal abadan abadi, khalidina fiha. Tuhan katanya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuhan kata oleh Quran, Tuhan katakan oleh Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguh orang-orang yang kufur mereka, yang tolak mereka tentang Allah, mereka tak beriman dengan Allah, mereka beriman pada yang lain pada Allah, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab, wal musyrikin, dan buat-buat semua berhala ni. Demon ni fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka ini akan jatuh di dalam neraka Allah selama-lama. Dia tak akan tubik kalau dia tak mengucap dengan Allah Subhanahu wa taala semula. Lepas tu Tuhan sebut belakang lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu
Mana orang-orang yang kufur daripada Yahudi, daripada orang Nasara, daripada orang musyrikin, dia kekal di dalam neraka Allah. Dia ini sejahat-jahat daripada manusia, dia sejahat-jahat daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, nak jaga nak akidah kita. Semaya tak sah, tak sabut lagi. Tuai tak sedekah, tak sabut lagi. Tuai tak wis zakat, tak sabut lagi. Ni mati masuk neraka, dia boleh naik kelik. Sebab orang jatuh parit, dia jatuh rakit, dia boleh naik kelik. Tapi orang jatuh agama, orang riddah, orang murtad, orang jatuh dalam kekufuran, kalau dia tak mengucap semula, dia tak nak tangga panggil, tak ada kena angin, dan dia tak ada kena cita-cita, kata dia nak boleh naik daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazbillah. Ibu bapa kena ajar anak-anak kita baik-baik nak. Kena wayak anak kita baik-baik nak. Buku semaya tak sah, hak ni dia boleh masuk syurga lagi. Walaupun dia jatuh dari neraka, dia boleh masuk syurga lagi. Kalau dia tak semaya, tak apa lagi. Bukan tak apa nak. Maknanya mati Tuhan bakar dia dalam neraka, dia boleh naik lagi dalam neraka. Kalau dia tak puasa, dia pula dibakar oleh malaikat, dia boleh naik lagi di dalam neraka tu. Tapi kalau orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh naik dah, dia kekal dalam tu. Sebab tu ibu apa dah kena royak anak cucu kita latihlah. Buku akidah ni kita takut. Sebab orang nak jatuh jadi kufur 3 perkara. Ni kena pakak-pakak kecek lah. Di hari ni dunia duk teruk ni, dunia global dah jadi begitu begini ni, kena pakak kecek, tak boleh duk senyap. Orang panggil di akhir zaman ni banyak orang jahil. Patut orang alim tu pakak senyap. Maka Tuhan kata falaknatullahu alaih. Dah. Jadi di akhir zaman Imam Ghazali sebut satu hadis, di zaman gapo, zamanil fitnah, zami bala, zami fitnah, banyaklah orang jahil, sedikitnya orang alim. Patut orang alim ada seka dua, wasakatul alim. Dan pakak senyap orang alim, tak royak apa. Tengok demo di sebelah berala tak ada royak apa. Ning tak alim, pakak senyap orang alim. Falaknatullahu alaih. Maka laknat Allah di atas alim ulama itu. Sebab tu orang yang tahu pasti kena tahu, pasti kena kebenaran, pasti nak kenyataan kepada mereka. Pasti kita yang ada sini pasti kita kena ambil tahu kepada anak cucu kita. Pasti kita kena kebenaran, kita kena penjelasan. Kata ini tak boleh. Walaupun mari zaman mana, ini tetapnya kafir, ini tetapnya kufur, ini tetapnya berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, benar tak boleh. Patut kita kena royak pada demonim. Dia berala, setiap berala ni dia ada setan di belakang dia. Setiap berala, seka berala, ada setan seka berala, ya ada setan seka berala. Kalau 100 ekor berala, adalah 100 ekor setan duduk di belakang dia untuk duk menghiasi, nak royak pada dia kata nak. Royak kata, nilah aku, nilah benar, aku ni boleh tolong. Setan duduk di belakang berala ni betul. Muatlah musmal, aku boleh tolong, aku boleh bantu. Kemudian Nabi itu dakwah akan mereka, kaum-kaum, kumpulan-kumpulan yang ada di dalam kota Mekah, yang gerah mereka itu yang degil, tidak sembah yang lain malaikatnya berhala tidak beri manfaat, tidak beri mana kemudaratan. Wala hujjata lahum illa annahum muttabi'una liman kana ya'budu aba'ahum. Jadi mereka saat itu tidak ada hujah. Kawin nak sembah, kau iya kawin nak sembah. Nabi kata ning tak leh berhala musmah ni tak benar. Musmah Nabi kata. Nabi apabila dibangkitkan dia jadi Nabi, jadi Rasul, maka yang menegakkan kata ni tak boleh sembah. Apabila mesembah ini tak betul, karena tidak ada selain malaikat Allah yang disembah, yang disujud, yang diberibadat Allah sahaja ya. Lain pada ni tidak benar. Kemudian dia kata kami tidak, kami nak sembah benda ni, kami nak batu benda ni, kami nak sujud pada benda ni. Orang panggil sembah mereka dengan tidak ada berhujah mereka, tidak ada dalil mereka berkatanya ini perkara tok nenek kami buat. Tok nenek kami dah buat macam ni. Sebab kita lah apabila beranak anak seorang tak boleh lah kena buat dah. Tak buat tak boleh lah dia pula ke anak kita. Ni. Saya buat apa? Dia jadi pula. Gana dia berkata nenek dia tak boleh kena buat dia panggil. Ni satu macam kok ni.
Ni akal apa orang panggil taqalid, adat wa taqalid. Ni budayaan yang zaman dulu. Dia kata dia beranak seorang, tak leh kena buat ayah panggil, kena buat puluk dada, kena buat bergetih, lepas tu kena buat jamu orang seorang dua. Kalau tak buat ayah panggil, tak buat dada, tak buat puluk putih, puluk putih kuning, nantilah anak ia saat ni akan teriak, siapa kira, siapa tak bergeti-geti, pulang tekak aliu mata belalak. Ini dia mau pergi dengan tuk nenek demo. Ini bukan aqidatul islamiyah. Ini kharafatun. Ini cara-cara khurafat yang dipegangkan oleh tuk nenek kita. Ini bukan aqidatul islamiyah. Ini bukan akidah yang bahasa Islam. Kita kena ubah apa? Kena ubah. Hak bengol pahu ni ada satu retina orang tua. Main ngaku dah pemok. Dia nak tidur tak boleh. Bertua umur lebih pada 60 lebih. Nak tidur tak boleh. Duk nyocok di kaki, setok, senyum. Lepas tu bom sakit lebih. Nah, nak tidur malam tak boleh tidur 2, 3, 4 bulan. Lepas tu, dia royak kau dia kata babo kan mok jadi bad ning moh. Pak kita tanyalah dia mok dia buat amal gapo dia. Mok dia amal gapo? Dia kata mok ni pergi pubat di bomo kapung kau ya mok kata mok ni ada pakaian zaman dulu, pakaian ilmu dunia. Gapo ilmu dunia hak mok dak bawa? Dia kata sebut Jibril, sebut Mikail, sebut Israfil, sebut Israel. Patu kami dan aku akan nak menjemputkan jantung kamu masuk ke dalam orat darah aku. Inilah kata-kataan dia. Dia sebutnya Jibril, Mikail, Israfil, ilmu ni. Berarti malah ibu bapa kalau ada macam ni, ingat-ingat. Benda ni akan makan kita satu hari. Pak orang tua ni dia saat ni tu royak kamu dia kata bapa ambo rasa tak ambo dia kata. Karena tu ambo lagi pubat tu rata-rata tapi tak hingga dia tak terubat dia tu. Malas setok, malas tarik, malas senyok. Lepas tu rasa nak cabut gemar tu rasa nak jatuh dia kata. Pak kita royak dia temuk ni mok kena itulah, kena pelepah, kena tutup cara pelepah, mok kena izin ni. Kalau mok tak izin dia benda ni tak pergi sebab benda ni dia duduk dalam daging darah mok dah. Ha ni orang panggil taqalid, adat wa taqalid seperti macam orang-orang jahiliyah. Nabi kata, "Hei, hak munduk sembah gala ni 360 ekor yang ada kawasan Baitilah ni tak betul ni." Karena Tuhan kata, "Qul la ilaha illallah tuflihun." Katalah oleh kamu, ya Muhammad, la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Qulu, katalah oleh kamu, hei buat kafir, ada orang Mekah, Ahlul Makkah, la ilaha illallah tuflihun, nescaya dapat berjaya dan beruntunglah oleh kamu. Tapi buat ni tak dengar, ya degil. Dia kerah-kerah, dia kerah dah. Dia takut tak dengar Muhammad. Walau muroyak kata Tuhan mung tu yang aku kena sembah aku tak turut. Kerana kami akan buat dengan apa yang diibadat oleh tok nenek kami. Semacam kita lah ni, kita buat semacam tok nenek kita buat. Dan beranak seorang kena buat puluk dada, kena semacam ayah panggil basak sebelah tak masak sebelah. Tu tok nenek kita buat. Tapi ini Islam tak ada wayak. Ini aqidatul Islamiyah tak ada wayak macam ni. Islam sahaja apabila mau beranak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni Islam. Ni Nabi royak dalam hadis, ni Nabi hajar dalam hadis. Patu apabila balik kiri, muka balik kanan, muka balik kiri, membaca inna anzalna, hari yang 7 membukakan mulut yaumas sabi' tahnik, yakni buka. Ini cara Nabi, ini cara Islam hak Nabi hajar. Ini kena ubah apa? Jangan duk turut buta tuli weh, dengar tak ngaji weh. Kadang-kadang dia pakai meneh putih lagi, dia pakai buyung, patut pakai liling lagi. Oh, waliyazubillah. Weh, khurafat tu kadang-kadang jatuh agama ni buat apa? Teruk tu. Tuhan kata suai semaya, usalli fardal isya arba'a rakaatin, ataupun semaya maghrib, belum maghrib tu cucuk liling, tak telak, ambil meneh putih, likungkan buyung.
Mu bersembah ke mana kau ni? Mu ibadat dengan Tuhan ke mana? Pergi dengan Tuhan katik, mu pergi dengan tu benda atik. Lepas tu mau nak royak satu lagi. Fuh duk pergi dengan tok nenek ni. Duk pergi tu ni banyak orang tanya moh persoalan ni. Persoalan tok nenek. Tok nenek kita ni orang karamah ke? Tok nenek kita ni orang aulia ilah ke? Ni kita nak tahu. Tok nenek kita ke apa ibu? Kalau tok nenek kita ni masa dulu nikah, tok nenek kita yang puja apa? Kalau tok nenek kita dulu main moyuh, tok nenek kita puja apa? Kalau tok nenek kita dah jaga kebun, dia pergi apa tok nenek kita? Ha ni kena peti, kena faham, kena perhati kata kita duk puja tok nenek kita ni, tok nenek kita waliullah ke? Tok nenek kita malakullah ke? Malaikat Tuhan ke apa dia? Ini bukan apa? Ni amun nak bagi keterangan. Kata banyak masalah-masalah ni mari duk tanya mak. Masalah ni masalah duk jumpa dengan mak. Minggu lepas baru ni Sarakadi mari daripada batok tu tanya mak masalah ni. Tanya masalah hadap sahabat teh, masalah jing ni lagu mana, masalah sako lagu mana. Ha ni sako. Kapan dia pada kecek sikit buku ni dah. Jadi hadap tanya kata masalah tok nenek ni. Kalau tok nenek kita ada jaga bukit, tok nenek kita ada jaga kampung, tok nenek kita ada jaga bekas rumah, ni golek ke Allah. Kamu dia Allah ni, dia bukan malaikat, dia bukan waliullah, dia daripada persahabatan orang tua kita ada berjanji. Kadang-kadang orang tua kita ada berjanji dengan hatu tanah, kadang orang tua kita ada berjanji dengan hatu raya. Tikat tes ni aku nak beri padamu pada tahun sekian-sekian, minta mu cara tanahku, cara kebunku dan cara kawasanku, aku nak beri makan padamu. Tapi apabila dia tak beri, nah tok nenek kita mati dah ni, orang sepak tu mati beda. Tinggal buat kita tak tahu apa. Orang tua duk janji dengan siapa? Duk janji hatu tanah mana? Duk sahabat dengan apa? Ha tu duk goda nak cucu tu. Perai buat apa? Hani malah kecek situ sikit sebab banyak masalah report kita duk jadi keliru. Duk kata masalah sako ni benar molek. Ada sako dah molek kalau dia morning anak waliullah, kalau dia morning anak tok guru, kalau dia morning anak soleh, tok nenek demo tu duk beramal ibadat, baca ayat Quran, duk tasbih dengan Allah, ini hak molek. Itu nak nyata nesupa dengan orang-orang Arab dulu ia tidak sembahkan Allah, ia sembah kepada berhala-berhala, hak duk gantung duk gelikungkan Baitullah 365 ekor di kawasan itu. Sebab tu kena ngaji untuk nak mengesahkan akidah kita, untuk nak betulkan akidah kita, untuk nak mensahih akidah kita, untuk nak betul, nak mencomel, nak mensebenarkan akidah ni kita kena ngaji. Kena ngaji fiqh, kena ngaji usul, kena ngaji tasawuf. Sebab tu Nabi SAW kata, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah oleh kamu, carilah oleh engkau akan ilmu, dan jikalau di negeri Cina sekalipun. Negeri Cina misalnya kawasan Kapul Lubuk Datuk ni, tak ada orang alim, tak ada orang pandai, tak ada orang reti, pasti orang kampung ni kena hijrah pergi ngajilah mana-mana tempat. Kalau tak ngaji, maka berdosa habislah orang kampung ni. Supaya kita tengok orang Kamboja. Orang Kamboja lah ni pakak klik aling-aling semua jadi hafizul Quran, jadi hafiz Quran. Kenapa orang Kamboja? Sebab orang Kamboja kerajaan dia sangat-sangat zalim. Ada satu ketika orang alim, orang pandai di Kamboja, maka kerajaan dia gali kalubang, mengfo alim semua, maka tolak tulah lubang, maka kamu hidup-hidup dengan kereta maiko. Sebab tu waliyazubillah. Sebab itulah di Kamboja kemudian saat itu orang alim tu hilang.
Orang alim tu tak ada. Sebab itulah rakyat-rakyat Kampuchea ramai sangat main ngaji tempat kita di markah jalan, di pondok-pondok kawasan petani. Ngaji kerana nak pungut ilmu, nak carikan ilmu supaya nak serta, nak boleh royak rumah dia pula. Kerana tempat dia tak ada orang alim, tak ada orang pandai, tak ada orang reti hukum hakam, tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajiblah orang tempat tu kena hijrah dan berpindah pergi ngaji di tempat anak, main ngaji di negeri kita. Kita sini pun macam tu. Kalau kita tak reti masalah ilmu, kalau kita tak reti hak usul, kita tak reti hak fiqh, kita tak reti hak tasawuf, seorang habuk dalam kampung teluk dah, teluk datuk ini, nah lubuk datuk ini, maka wajib dalam ni kena tu pergi ngaji. Kalau tak tu pergi ngaji, seorang nak klik ngajar, tak ada biar boleh seorang pun, maka berdosa habislah orang di lubuk datuk ini. Ha ni kena hijrah ni, kena hijrah, kena reti tiga ilmu ni. Sebab itulah ilmu tiga ni orang panggil pokok-pokok dan usul dan asal bagi ilmu-ilmu yang kita nak buat amal ibadah, dan untuk kita nak kenal pada Allah, dan untuk kita nak mengesah di dalam ibadat kita kepada Allah. Kalau tak ada tiga ilmu ni, tak sah ibadat kita, tak pakai ibadat kita, tak sempurna ibadat kita, dan tak dikabul dan tak diterima oleh Allah. Kalau kita tak reti ilmu usuluddin, kita tak reti ilmu fiqh, kita tak reti tasawuf. Mana berdalil tiga ilmu ini? Hadis Jibril, fa akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Mana dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ilmu usul? Kita waris sikit-sikit kena hijrah apa kita ni. Sebab tu kena wikmah, kena temakai, kena kejak di dalam hati kita masalah akidah kita ni. Kalau akidah kita gonyeh di akhir zaman ni buat apa? Takut sekali. Karena banyak kan benda fitnah banyak mari di akhir zaman ni. Telefon tu tak ada kena kecek dah. Benda-benda hak duk mari depan kita ni pun banyak. Anak-anak cucu kita duk jadi hara-hara pun banyak. Anak cucu kita jadi motai pun banyak. Kalau akidah kita tak tani kepada anak-anak kita, nantilah anak-anak kita akan jadi berkelai kabur, anak-anak kita akan jadi jatuh murtad beberapa banyak. Karena dalil daripada masalahnya kita berpindahnya, dengan dalil katanya usul. Kita kena ngaji usul, kita kena ngaji tentang ma'rifatullah. Karena Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kita kena mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Awal agama ialah kita kena kenalkan Allah, kena kenal Tuhan. Kalau kita tak kenal Tuhan, kita nak ibadat nak wis siapa? Supaya kita buat kerja kita tak kenal toke, kita nak ambil gaji siapa? Kita buat kerja dengan toke kita tak kenal, lepas tu sudah kita kerja sebulan buat kerja, maka gaji kita nak ambil siapa? Dengan toke tak kenal, dengan samniang tak kenal, kemudian apabila akhir bulan ataupun awal bulan tu kita nak ambil gaji siapa? Supaya tu juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buat amal ibadah, kita sembah ke Allah setiap hari 5 waktu, sembahyang sunat, baca Quran, tasbih dengan Allah, sedekah, zikir, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi kita tak kenal Tuhan Ma'bud, yakni Tuhan yang kita semua kita tak kenal. Patut kita nak pungutkan pahala, kita nak dapat pahala, kita nak ambil di siapa? Sebab Tuhan tanya, tah dunia dulu mu tak ada ngaji tentang sifat aku, mu tak ada kenal aku, patut mu nak mai pungut pahala daripada aku, mu nak ambil pahala ganjaran pada aku. Tah dunia dulu mu tak ada ngaji tentang sifat aku, maka Tuhan tak akan bagi pada kita. Sebab itulah makna kata kita saat ni tu nak ibadat kita tu sah, mula-mula sekali kita kenal Allah, kena ajar anak kita nama Tuhan hak ciptakan alam ialah Allah Al-Murabbi. Allah duk bela kita, Allah duk bagi rezeki kita, Allah duk bicara pada kita, Allah duk jawab pada kita, Allah duk gerak gigi kita. Satu ketika mat kita ni ada satu orang dia amal ibadat kepada Allah. Dia tu dulu dia karut, dia dulu nama Beseng. Nama Beseng jumpa dengan dia.
Dulu dah karut yo joli, yo nak Mekah. Yo kata nak Mekah, cek yo nak Mekah. Kalau dia cek yo nak Mekah saat ni tu, cek yo besar dah sing, munduk molek dah, mu jangan hidup lebih, mu jangan hidup joli. Ni nak yang kata orang tu hendak kenal. Lepas tu orang yang kenal ni ada dua cara. Ada muridun, ada muradun. Murid, murad. Murid orang ni yang ngaji lepas setengah. Kau ngaji ya kau kena Allah. Tuhan wi asbab uji ye cuba wi rezeki wi pala wi ganjaran ya kau kena dengan melalui ngaji dia. Dan satu orang muradun. Orang ni dikana Allah. Dulu ya lebih, dulu ya berzina, dulu ya minum arak, dulu dia main judi. Tapi Tuhan murad ke dia, Tuhan nak wi jadi baik dengan tak lalui mengaji. Dua kumpulan manusia ini, yang pertama muridun, orang ini kerana nak pergi kepada Allah dengan melalui dia mengaji hingga ia sampai kepada Allah. Dia al-wusul ilallah, hati dia ada Allah. Tengok kereta tabatah nampak Allah, tengok bintang di langit nampak Allah, tengok matahari nampak Allah, tengok angin kocok pangkai nampak Allah. Ini orang al-wusul ilallah dengan melalui dia mengaji, melalui mengajikan usuluddin, melalui mengajikan masalah fiqh, melalui mengajikan ilmu tasawuf. Ini orang panggil al-wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah dengan darajat dia mengaji, al-ilmu bit-ta'allum. Dan seorang lagi tak ada mengaji, jahillah dia, karutlah dia, jolilah dia, berjudilah dia, berzina dia, tapi Tuhan murad ke dia, Tuhan kandak dia jadi baik. Dah orang yang nak cerita ni dia murad. Murad mana nak? Dulu lebih joli. Dah tak ada kira lah. Dah joli, jalan, malam, masuk orang anggap apa itu macam-macam. Minum arak, ngan roi kat tung tak roi kat tung, ngan kacak tangan kacak but. Deh. Caya apabila nak pergi Mekah yang tersing, munduk juru sikit. Aku pergi Mekah ni pun tak kelik dah. Lepas tu dia kata kan? Dia kata kalau aku mati, kalau mung tak juru, kalau mung tak jadi orang molek, aku dengan mung ni tak jumpa dah dunia akhirat. Caya bersalah tu. Deh. Dia kata sing kalau mung tak juru, munduk joli lagi ku nak Mekah ni, ku nak mati Mekah dah. Aku tak kelik dah. Tapi apabila aku nak Mekah, kalau mung tu tak juru lagi, mung ngaku ni bakal tak jumpa dah di dunia dan di akhirat pun tak tunggu. Lagi pula mung bukan cucu aku dah. Satu hari tengok orang murad ni, orang yang Tuhan kanak nak dia jadi baik. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala kandak dengan dia nak jadi baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tu reti, dia tu faham tentang agama. Maka dia satu hari kelih nak caya pun nak Mekah, dia pun duduk rumah. Satu hari ya wasa pelak ya pun, wasa pelak pas hari wasa tak sedap, satu hari wasa tak sedap. Bawa satu hari ya buat umur ya dah wasa tak sedap ni. Orang nak Tuhan nak pilih ni duduk dengan kampung wasa tak sedap, duduk dengan orang amal tak sedap. Supaya Nabi kita duduk dalam kota Mekah duduk dakwah deh, orang kafir Quraisy pun tengah duduk kuat deh, duduk tawafkan Baitullah, duduk masalah ibadat Tuhan, dan ibadat Tuhan dia bergalau Allati wal Uzza bergalau. Nabi kita rasa tak sedap hati, rasa cuma duduk apa ni lagi kepada juga Jabal Nur. Nah, demo ni pun tu Nabi tu Allah Ta'ala murad, Allah Ta'ala kanak dia nak jadi baik, nak tubik daripada jahilah, tubik daripada zulmah jahiliyah, tubik daripada kegelapan jahiliyah. Allah Ta'ala pindah Nabi pada Jabal Nur. Bahasa orang ni pun macam tu. Dia mari je tu satu ketika dia wadangan lepas kampung, nak orang kampung je kita wadangan dalam nak kebun denyo je. Wadangan dalam kebun denyo je. Duduk satu malam mimpi kapal sebelah Indonesia mari. Kapal tu cak dapat rumah dia. Han dia duk royak tu. Lepas tu janguk sekat ni. Orang tu entah kapal tu janguk sekat ni. Dah janguk sekat ni. Dia pun kejut. Kata saya sikit lagi mung kena bangun tahajud. Sikit lagi mung kena pergi kubur nak malam. Oh.
Datuk tua naik kapal mari sebelah balik Indo turun dapat rumah ni royak kata sing. Lepas pada ni mu akan bunyi suara mari gerak mu semaya tahajud. Lepas pada semaya tahajud siap mu kena pergi kubur tempat takut. Ya pun nyak itu. Lepas dah tu tidur tak ada podo. Lepas dah mimpi jumpa dengan late morning ni. Datuk tua nak kapal tubai tu janguk dah sekat dada mai goyak tasai. Lepas dah ni nak bunyi suara mai goyak padamu nak malam bangun semai tahajud bangun qiyamul lail. Lepas dah tu pergi kubur sangat takut. Dia pun dah duk kita tak tahulah orang panggil tak teringat. Baru satu hari bunyi suara. Suara mana? Sing bangun dalam pukul 3 malam. Sing bangun. Sing bangun. Hei, gerak bini tu. Tu tengok melucu dinding, tak ada nampak dia. Tengok dia tu tak ada nampak dia. Bangun, dia apa bangun? Bangun. Dia apa teringat. Kata datuk tua saat ni tu ada mai pesan kata satu hari nak bunyi suara, mai royak dia kata nak bangun tahajud ada suara nak bunyi. Ya apa bangun mai asmaya. Dah ambil asmaya siap gapo itu ini tu dah. Sudah asmaya tahajud gapo itu ni. Sing kubur sing. Bodoh dia kata. Sing kubur sing. Kubur takut kawasan tu. Ya tak mau pergi kubur takut apa kita sore dia nak pergi apa kubur. Tu kan? Malam-malam dini hari ni sing kubur sing. Tak segi. Belai sambil tak segi tu dah. Tangi pun baju belai lah. Tangi ni gibuh lah baju lah. Belai sambil mulut tak segi ni dah. Kaki jalan lagi belai dah. Ni nak ayat kan ni? Ini nak ayat kata kudratullah. Semua tubuh badan kita, tangan kita, gerak-geri kita, kaki kita, semua ini kerana Allah. Allah suruh gerak, ya gerak. Walaupun kita tak segi, kata jalan. Tangan tak segi, pun baju belah-belah dah, kaki jalan lagi belah-belah. Nak pergi kubur tak takut, nyotai kubur tak takut. Ni nak ayat dah. Ni kena ngajikan usul. Ni ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena kenakan Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak gigi kita Tuhan duk bicara. Semua gerak gigi kita Tuhan duk kontrol. Semua gerak gigi kita Tuhan duk mengawali. Kita kadang-kadang kita nak akik tangan sepok-pok kena dah. Nak akik tangan kadang-kadang ni kena tolong deh. Hak biar ni. Hak biar ni. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya nak akik cekak habis nak akik kali. Tuhan tak pun nak ambil dah nikmat ni. Ni kita kena reti ngaji usul. Dan selagi kita kena ngaji fiqh, hijrah kepada fiqh, kena mengertikan fiqh di dalam masalah bab batal, sahih, halal, haram. Ni orang panggil hukum syarak. Kena retikan wajib, kena retikan sunat, kena retikan mubah, kena retikan makruh, kena retikan mahzur, kena retikan sahih, kena retikan batal. 7 kali. Hukum syarak 7. Hukum akal 3. Hukum syarak ni berapa? Ibu apa? Hukum syarak ialah 7. Hading pasti kita kena melalui ngaji fiqh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam kitabnya, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang kanaki dengan dia oleh Allah nak faham agama. Apabila Tuhan kanaki nak dia tu jadi baik. Bukan Tuhan kaya. Bukan Tuhan senang, bukan Tuhan kereta besar, bukan Tuhan umur besar, bukan Tuhan kemudian banyak. Tuhan yang faham agama. Boleh dengar orang ceramah, boleh dengar orang ngajar, boleh dengar orang ngaji. Apabila sebut agama yang rasa mudah dia nak mari. Majlis agama mudah yang rasa nak mari. Aja kena ngaji 7 ni. Mana wajib? Mana wajib? Wajib sembahyang. Mana wajib? Wajib puasa. Mana wajib? Wajib keluar zakat. Mana wajib lagi? Wajib jiwa haji, mengerjakan haji. Dan sunat kapit waktu, sunat duha, sunat isyraq, sunat zawal, sunat apa? Sunat qiyamul lail. Itu dia panggil sunat.
di dalam hukum syarak. Yang tiga daripada hukum syarak al-mubah. Apa mubah? Makan nasi, mu nak makan sekali sehari pun tak ada apa haru. Mu nak makan 2 kali haru bagimu. Mu nak makan 3 pinggir haru. Mu nak makan 4 pinggir haru. Mu nak makan 2 pinggir pun haru. Tu dia panggil al-mubah, hukum syarak. Yang keempat, hukum apa dia? Al-makruh. Ialah hukum makruh. Apa hukum makruh? Makan wah betah. Dia saat ni pun sifat sejiknya makan wah betah. Tanya ni apa? Tanya sikap ataupun tanya apa? Nyo apa orang panggil? Orang panggil pakai wah betah adanya dah. Wah betah tu standar. Bertahu tak nak sejik maka betah ada sekeping makan masuk sejik. Lepas tu duduk tepi dia mau bawa wah. Dia mulanya makan betah kau nak semaya pun tak boleh. Makruh tak? Kalau kita tinggal boleh pahala. Kalau kita buat makruh, tak boleh pahala, tak boleh dosa. Tapi orang panggil tak boleh pahala. Dosa dah tapi makruh kurang comel. Yang kelima al-mahzur. Dalam hukum syarak dah ialah haram. Apa haram? Seperti haram minum arak. Kita tak boleh buat tu minum arak. Makan duit reba, makan duit butik, berzina, gambar dia tipu orang, lagi pula makan harta anak yatim. Ni orang panggil al-mahzur ataupun al-haram, benda diharam. 5. Yang keenam apa dia? Ialah dikatakan as-sahih, yakni sah. Semaya kita lagu ni sah dah. Kalau kita ambil semaya, kita basuhkan mulut, komor mulut, basuh muka, tu tangan, lepas tu pakaikan kain, tudungkan aurat, tudung kepala lutut dan pusat. Orang tina katuk kepala tak nampakkan rambut. Jawab kata kalau ambil semaya kena, namanya sahihun. Lagi pula sahih, betul, sempurna. Lagi pula yu'taddu bi syar'an, dibilangkan dengan perkara tu pada syarak. Yang ketujuh ialah al-batil, batal. Batal ni hukum syarak belaka ni. Batal ke apa batal? Yakni masalah batal apa? Kaya semaya, tiba-tiba si kicap masuk dalam kocek, ya dah. Masuk dalam kocek tak ada nak gelebah. Maka si kicap berkekal di dalam kocek dia. Ini nama kata batilun. Semaya ya tak pakai. Ni ilmu usul dan ilmu akidah dan pula ilmu fiqh, selagi ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Yakni ilmu yang pesing nak baiki hati, nak mencucikan hati, nak membersihkan hati. Ini kita kena berhijrah ibu bapa. Kita nak bersih hati kita daripada tak comel pada comel. Hati kita wa amma kana orang, kita tinggal kana orang, wa lillahi ta'ala, kana Allah, kana Tuhan. Dan Nabi pun sebut tak, an ta'budallah haka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau wa amal ibadat kepada Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Maka jika kalau engkau tak nampak Allah, Allah nampaklah akan dikau. Kita wa amal nampak Tuhan nampak kita, Tuhan lihat kita. InsyaAllah sama-sama kita berpindah pada tahun yang baru. Kerana Nabi berpindahkan orang kafir Quraisy, orang kota Mekah daripada al-kuffar ataupun daripada al-kufri ilal Islam. Habis berapa banyak dengan dakwah-dakwah Nabi, Nabi akan berpindah daripada orang jatuh gawa, orang kepada kekufuran dan orang yang beribadat kepada berhala. Maka Nabi berpindah kepada al-Islam. Dulu mereka degil, mereka tak kenalkan Allah. Nabi berpindahkan mereka dapat kenalkan Allah. Dulu mereka tak pernah semaya, dulu mereka tak pernah kata la ilaha illallah. Apabila Nabi saat itu dakwah mereka, Nabi suruh mereka, mereka dapat berpindah kepada as-salah, lagi pula kepada ya'budullah, beribadatlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa dah pada malam ni dah kita pun panjang lebar. Alhamdulillah sikit sebanyak amawi pada malam ni. Puasa pun alhamdulillah boleh ambil sikit sebanyak dah. Yang amawi malam ni pukul 11 dah. Nampak orang pun tak ada gerak apa lagi nah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta lah orang di Lubuk Datuk ni nah, mudah-mudahan diberikan berkat kepada nah orang-orang di sini. Mudah-mudahan pakat kita boleh beribadat pada Allah, boleh hijrah kita daripada tak baik pada baik, daripada tak pernah semaya kita boleh semaya, tak pernah buat sunat kita boleh buat sunat, dan tak pernah kita baca Quran kita hijrah pada baca Quran, tak pernah kita berdoa lepas semaya kita berdoa lepas semaya.
Kita berpindah daripada kita bala, kita tak bala, berpindah daripada kita tak menyatu pergi kepada menyatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan pula bersatu padulah oleh kamu dan berpeganglah oleh kamu dengan talian Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berailah oleh kamu. Dulu kita pecah, mulah tu mulah ni, hari ni kita pakat berhijrah, mari kepada setaka, mari pada bersatu, mari kepada berpaduan. Jadi dia mau tanya tak, adakah sampai pala orang para buah baca Al-Quran hadiah pada seorang lelaki mati? Orang para buah bacakan pala Al-Quran hadiah kepada seorang yang mati. Seorang mati, para buah baca pada seorang mati ni, tok lelaki ya ke, ayah ya ke, siapa ya ni? Patu orang kekasih dia. Patu? Ya, masalah ni ya tubik 3 perkataan daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Daripada mazhab Imam Syafi'i tubik 3 perkataan pada masa baca Quran dan baca Qul ini. Sapa ke tak sapa? Dah. Dah. Supaya kita jual air tak kubur sapa tak bawa. Misal mudah-mudah. Sebab apa Nabi kata apabila seorang itu mati, Nabi saat itu sahabat-sahabat belahkan pelupa taman, maka Nabi pocok di kepala mayat, lepas tu Nabi pocok di kaki mayat. Lepas tu Nabi kata pada sahabat yang terdia, sahabi, mu tengok dah selama mana pokok taman ni dia tak mampu, dia tak kering, maka selama itulah pokok taman duduk tasbih dan duduk berdoa kepada si mati itu. Pokok taman tidak ada akal, pokok taman tidak ada otak, tapi Nabi kata pokok taman ini selama mana ia tak kering, selama tu dia tasbih, dia ada minta ampun kepada Allah kepada si mati itu. Lepas tu kita yang ada akal ni, yang ada otak kita ni lah kan, kemarin kita baca Qur'an 3 perkataan daripada ulama. Ulama kata pertama sekali, cara nak baca, nak Tuhan terimakan pala kulhu ataupun pala Quran kita, yakni semata-mata kita baca tah kubur. Ingat molek. Hak ni setengah tak baca rumah tak apa, sebab tu orang tua tengah tak baca tah kubur, ambil tok pakil baca kubur. Kenapa? Karena perkataan satu daripada perkataan al-qaulul ulama. Qaulul ulama, perkataan yang pertama daripada al-ulama, dia kata seorang itu apabila dia baca qul nak wisapa pada si mati, syarat kena baca di atas kepala kubur. Sebab tu setengah di kapal dah dia baca Quran kubur, pas lagi kelip makan nasi rumah. Satu kaul. Dan satu kaul lagi yang katanya kita baca Quran saat itu semata-mata kita ikhlas dan semata-mata kita bulat baca Quran ni kerana Allah dan niat nak wisapa bulat kepada si mati ni, maka Quran kita, keluhu kita akan sapalah kepada si mati itu. Bulat hati lillahi ta'ala aku baca qul ni, tak kira lah yang baca tu lelaki ko, yang baca tu para puan, tak ada kan. Asal dia baca tu bulat hati dengan Allah, lagi pula ikhlas hati dia nak baca li kepada si mati itu, maka ulama kata pala qul dan Quran itu sampailah kepada si mati itu. Tak kira, tak ada kan. Baca itu sama ada di atas kubur, sama ada baca itu di rumah bagi si mati ataupun di rumah, tidak kan. Laisa qaidan, tidak adalah al-qiraah baca qul baca Quran di atas kubur ke ataupun di rumah si mati ke ataupun di rumah lain, tapi semata-mata baca khalisan liwajhillah, yakni ikhlas bagi Allah Taala, semata-mata nak baca kepada si mati, insya-Allah akan sapa pada ini. Maka perkataan 2-3 perkataan. Perkataan pertama baca di atas kubur semata-mata. Kalau baca lain tak ada dia lain daripada kubur, tak sapa pada kubur. Kata pada yang kedua, kau yang kedua baca kubur semata-mata ikhlas dengan Allah, baca Quran semata-mata ikhlas dengan Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira di atas kubur ataupun di rumah, semata-mata baca nak mensampaikan pahala kepada si mati, insya-Allah sapa.
Dah. Tu mau perjelas dah tu. Lepas tu nak tengok, kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kita tengok dalam kitab usul pun ada sebut. Pada dalam kitab Mata Jawharah tu pun ada sebut masalah siapa. Sebab dia berdalilnya wa indana annad du'a an yanfa'u. Di sisi kami ni, sisi kami ahli sunnah wal jamaah, annad du'a bahasa doa kita yang beri naf'at lah ia kepada orang yang hidup dan beri naf'at lah ia kepada orang yang mati. Nah, doa kita doa nah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li amwatil muslimin. Misalnya, hey Allah, ampun bagi aku yang hidup, wali abawayya, bagi dua ibu bapakku, wali ahyail muslimin, dan bagi yang hidup daripada orang-orang muslimin, wali amwatil muslimin. Masalah tu, bagi yang hidup, bagi daripada orang muslimin, yang mati-mati daripada muslimin. Doa itu dapat beri naf'atlah kepada yang hidup, beri naf'atlah kepada yang mati. Untuk diri kita sendiri pun naf'at, untuk keluarga kita pun naf'at. Maka baca pada kulhu itu sampailah kita kata kepada si mati itu. Lepas tu dia kata tak sapa, dia mau pegang ayat ana. Ayat kata innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguh engkau ya Muhammad tidak boleh dengar kepada yang mati. Yang punya itu ya hadis hari. Ayat tu, tapi ayat ni duk sakut di dalam hadis Bukhari. Kita tengok dalam Bukhari. Kalau ya baca ayat banyak tu, makna orang tu baca tak habis. Kita tengok dalam hadis Bukhari 7500 hadis. Ayat mari innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguh engkau tidak mendengar ya Muhammad akan orang mati. Sebab tu dia baca kulhu tak sapa orang mati. Pala kulhu tak sapa pada hadis. Membaca hadis tu tak habis. Membaca sekerat mundur tipu orang kampung. Mundur gelak orang kampung, mundur buta orang kampung, mundur tipu orang kampung. Membaca habis. Baca hadis tu habis. Gi buka oleh Bukhari, Imam Bukhari waris siap-siap dah 7500 hadis. Innaka la tusmi'ul mata. Sesungguh engkau tidak boleh mendengar pada orang mati. Murak dengan mati situ mati ah. Mati duk dalam kubur ke mati mata hati. Kita tengok molek hadis tu. Ni duk tipu orang kampung, duk buta orang kampung, duk bengai orang kampung. Royaklah wi nyata kat orang kampung tak pening. Ni kita royak tak nyata demo kita dah royak kita aling tok guru tak aling. Bukan ni tak kena. Royak demo wi nyata. Royak demo wi berjelas. Ni ayat ni gini, kata tidak menyampai ke orang mati, yakni murad dengan kata mati, mati mata hati, bukan mati le kubur. Karena Tuhan sebut pada ayat lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Tuhan mengoci, Tuhan menteri, khatamallahu ala qulubihim, mengoci oleh Allah di atas hati-hati bagi orang kafir dan di atas hati bagi orang munafik. Wa ala sam'ihim, lingo dia Tuhan ngoci juga dengar benda Islam, dengar benda Quran, dengar nasihat agama. Wak tak dengar, hati dia terkoci, ghisyawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala azni. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Tuhan koci hati dia, Tuhan koci pendengar dia, Tuhan koci mata-mata yang tak nampak benar-benar. Tuhan taruh penudung, tetok penudung. Tengok benar-benar, tak benar ni. Kelubung tak benar ni. Tudung orang tak benar, kena lepas orang tu baru benar. Tak nampak benar-benar, tak dengar benar-benar. Kalau dengar awak tak dengar, hati dia dikoci. Tu murah hadis kata, tu ayat kata innaka la tusmi'ul mauta. Bukan mauta dikata orang mati. Faham molek. Jangan duk sesak orang. Wi penjelasan wi nyata kepada orang kampung. Jangan duk menyesat orang. Tuhan marah. Dia sesak dah. Dia tu dhalat wa mudillun. Dia tu sesat lagi pula menyesatkan orang lain. Ini Allah Ta'ala sangat-sangat marah kepada orang ni. Dan pula kalau ulama macam ni, Allah sangat-sangat laknat ke atas dia.
Witerai pada kampung dia jadi gelak. Ya orang kampung ni ya gelak. Orang kampung yang ngaji tak banyak, orang awal ke. Ya reti tak reti katik sebab kawan pun duk lalu juga. Mai dengan ngaji tak dengan ngaji tak. Lepas tu buat ngaji duk putar kepala orang kampung. Pakak pening orang kampung ni. Cuba orang ngaji-ngaji wi penjelasan wi nyata wi molek wi tira. Orang kampung puasa tira sepatah, rumah ni gelak we. Patu buka berita resi puasa tira sikit. Kalau buka 2 tik kau tira lagi. Kalau buka 3 tik kau tira. Patu ulama hang nyata. Ulama ni pun nyata. Ulama ni pun nyata kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Kau tira Ibu apa? Dah, insya-Allah kau dah tu malam ni. Nah, amah agak kemaafan kalau ada tergasa tersinggung kepada hati-hati orang kampung diterubuk dalam gapo datuk ini amah agak kemaafan dah insya-Allah mau kecek pun 2 je dah nak pergi lagi boleh pergi tapi mau nak klik jauh lagi dah tapi gapo sini tu tak apa klik tidur rumah dah tak lagi klik masuk les sarang mau tak les sarang lagi ke sini boleh klik sarang dah patah lagi klik amah babo tu punya baru lalu lagi tu dia dah insya-Allah kita harapnya dah wi penjelasan tu penjelasan dah buat apa lepas tu kita pakat-pakat wa amal lah dah pakat wa amal lepas tu wa amal doa kita kalau kita rasa susah hati sangat rasa serabut sangat doa Nabi ajar Allahumma ja'al nafsi mutmaimmatan Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmaimmatan ta'i'atan lak tu'minu biliqa'ik tarda bi qada'ik taqna'u bi ata'ik la hawla wa la quwwata illa bik rabbi isrif anni ma yaqlubuni warzuqni rahatan tasi'ul kauna ya rabb wa sallallahu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahasa serabut sangat, bahasa susah hati sangat, bahasa pusing sangat hati kita baca doa ni pagi-pagi Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmaimmatan ta'i'atan lak. Hei Allah, menjadilah diriku ni nafsan satu diri tayyibatan yang terbaik mutmaimmatan yang tenang yang tetap ta'i'atan lak yang bertaatlah patuhlah kepada engkau ya Allah. Mintalah jadi diriku ni diri yang baik dan diri yang tetap, diri yang tenang, lagi pula diri yang taat bagi engkau ya Allah. Tu'minu dan diri aku ni beriman dan percaya Allah biliqa'ik dengan akan bertemu dengan engkau di akhirat ya Allah. Terus apa? Tarda bi qada'ik dan mereda ia dengan qada engkau, lagi pula taqna'u bi ata'ik dan puas hatilah qala ahla dia kuning dengan pemberian engkau ya Allah. La haula wa la quwwata illa bik, tidak jenis kekuatan, tidak jenis halah daripada maksiat pada engkau dan tidak jenis kekuatan pada taat malaikat dengan engkau ya Allah. Rabbi srif anni ma yaqlubuni. Hei Allah, minta mempalinglah perkara dia jadi bimbang-bimbang, perkara dia jadi serabut dalam hatiku ya Allah. Warzuqni rahatan, minta merezekilah akan ketenangan diriku ni tasi'ul kaun yang meneluhkan dunia ini ya Rabb. Hei Tuhan aku, wa sallallahu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu dulu dah. InsyaAllah kita lebih kurang berapa hamba harap kemaafan, minta ampunlah pada hamba, maaflah pada hamba, baik pada hujung rambut sampai hujung kaki, baik daripada kanan sampai kiri. InsyaAllah sama-sama kita dalam tahun baru hijrah baru ini nama kecek campur-campur nak kecek hijrah Nabi itu takut puas sangat. Kita nak kecek hijrah, dia mula kecek dah hijrah Nabi ambil pada Mekah sebab apa buku apa hijrah Nabi Arab Quraisy nak bunuh Nabi. Lepas tu Nabi pesan pada siapa dia, hak tu dia mula royak belakang dah. Tapi kita royak halangan gatik, takut kita puas juga royak hatu sama. Ni kita nak hijrah amalan kita, hijrah diri kita, keadaan kita, kedudukan kita, rumah tangga kita, habis seduk bala, kita hijrah tak bala. Dulu jadi panas kita hijrah pada sejuk. Dulu anak kita tak reti, kita pisah ke mana anak kita reti. Dulu anak kita kafdan, awal anak kita luati, kita sedih kan anak tak seni pasal nyotok situ. Nawak ke mana wisni la ibadah. Ni kita hijrah berpindah kepada yang terbaik.
InsyaAllah ramai-ramai. Nah, kita ambil arti hijrah tafaul dengan al-hijratun nabawiyah, maka kita pakat-pakat hijrah diri kita pergi kepada taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatillah, dan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bisal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hijrah yang baru ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami banyak dosa ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu dan ayah di kampung Lubuk Datuk ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa isteri anak kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak silap ya Allah dalam setiap hari kami, dan orang-orang di sini memanglah salah dan silap denganmu ya Allah, memanglah berdosa denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun baru ini ubahkanlah hati-hati kami semua ya Allah, daripada kami dan ayah dan ibu di sini, daripada pemuda dan pemudi ya Allah, daripada putera dan puteri yang ada di Lubuk Datuk ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan usahalah kepada Iman dan Khatib dan Bilal dan kepada kamakan-kamakan masjid ya Allah. Ya Allah, mereka dapat membina, dapat membelakan agama kamu ya Allah, daripada Nayuk dan Tisab Nayuk Obata dan Rang dan pegawai-pegawai semua, daripada Tok Nebe dan Tok Mene ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kampung di Lubuk Datuk ini ya Allah. Bagilah mereka ketenangan, bagilah mereka kesehatan, bagilah mereka afiat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak cucu mereka orang yang baik, jadikanlah anak-anak cucu mereka orang yang saleh, jadilah anak cucu mereka orang-orang yang bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputkanlah orang-orang di sini daripada anak-anak mereka jadi orang hafizul Quran, jadi hafizah Al-Quran, jadi para ulama untuk membimbingkan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamat kami, selamat ayah dan ibu kami, selamatkanlah anak-anak kami. Ya Allah, kami gerban sikit ya Allah, waktu malam ini kami tubik ceramah agama ya Allah. Ya Allah, dengan ceramah agama ini mintalah semangat pada kami dan semangat kepada mereka, dapat manfaatlah kami boleh beramal, dan orang-orang di sini dapat beramal dengan apa kataan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah hidupan kami, berkatlah hidupan orang di sini, berkatlah ilmu kami dan berkatlah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masjid ini tempat makmurah, jadilah masjid ini tempat yang diramai-ramai oleh orang-orang beriman. Dengan orang-orang di sini tak pernah mari masjid dapat mari masjid, tak dapat mari jemaah dapat mari jemaah. Wanita-wanita dalam kampung ini tak pernah kerubung minta boleh kerubung ya Allah. Wanita di dalam kampung ini tak pernah tudung rambut minta boleh tudung rambut ya Allah. Mereka tak boleh jagakan aurah dan boleh rakam aurah ya Allah. Dengan ceramahan malam ini ya Allah, bagikanlah keberkatan di Lubuk
ibu datuk ini ya Allah. Bukakanlah pintu langit ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu keberkatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami semua di dalam kebajikan, di dalam kebaikan ya Allah. Janganlah panjang umur kami dalam kejahatan ya Allah, dalam keburukan ya Allah, dalam kemusnahan ya Allah. Pada tahun baru ini kami boleh ubah hati-hati kami. Kami boleh ubahkan perangai-perangai kami ya Allah. Kami boleh ubahkan segala perkataan-perkataan kami yang hudu ya Allah. Ya Allah, kalau kami sedulu pernah kecek karuk ya Allah, kami dulu pernah mengumpat korang ya Allah, kami dulu pernah kata korang ya Allah, pada tahun ini minta Engkau balikkan hati kami, ubah hati kami tukar dengan tasbih ya Allah, kami tukar dengan la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah anak kami, isteri kami, selamatkanlah pondok kami, selamatkanlah pelajar-pelajar kami ya Allah. Ya Allah, kami tinggal mari ceramah pada malam ini, Angkat tetapkanlah hati-hati pelajar kami di pondok ya Allah. Ya Allah, mereka semacam anak-anak kami ya Allah, mereka taati padamu ya Allah, mereka beribadat padamu ya Allah. Dengan apa gerbanan kami tinggal pondok pada malam ini ya Allah, minta Engkau taufik hidayah kepada orang-orang di sini ya Allah. Orang di sini dapat taat dan beribadat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami di akhir saat ini ya Allah. Semua dosa kami yang ada di bawah tempat di bawah selah ini ataupun di tengah padang ini, di tengah batah ini ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan masuk seorang mereka ke dalam neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah orang-orang di sini, jadikanlah kami, anak-anak cucu kami, orang yang dapat mentenang kami, dapat mentetap hati kami, dan anak-anak cucu kami dan anak cucu orang sini akan jadi pemimpin-pemimpin orang takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang di sini ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa kami dan orang di sini ya Allah, nasihat kami daripada golongan orang yang rugi dan orang-orang yang sesat padamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Pelakalah kami, jagakanlah kami daripada azab-Mu ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah minta Tuhan nanti mau doa kita, patut minta Allah Ta'ala baik semua kampung-kampung ni, patut minta Tuhan beri berkat, beri selamat orang sini, semua daripada bala-bala, ujian-ujian semua, minta Tuhan lepas daripada sini, anak-anak cucu dari sini semua dah, minta beri berkat, dah minta beri berkat, ada nak banyak minta beri berkat insyaAllah.